Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dari Bisnes Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Anugerah mengiktiraf usahawan Bumi Putra dalam bidang teknologi dan kreatif yang bakal berlangsung pada 20 Disember depan mendapat sambutan menggalakkan dari pemain pasaran. Calon akhir kini akan berentap untuk merebut gelaran paling tinggi dalam 7 kategori ICT dan 6 anugerah pilihan pengguna. Dan hari ini kita bersama dengan calon penyelesaian ICT dan Presiden terbaik, Ketua Pegawai Eksekutif Authentic Venture, Aziz Ismail. Terima kasih kerana sudi bersama Bisnes Awani pada jam ini. Okey, pertama sekali mungkin boleh terangkan kerana kita lihat ada banyak syarikat ICT di Malaysia. Mungkin daripada pihak Authentic Venture sendiri, apa keunikan bisnes model yang dilaksanakan selama ini? Basically, kalau kita tengok sekarang ni, kalau tengok business model, kebanyakan syarikat IKS dia tak ada banyak bajet untuk beli software, right? So business model yang lebih berjaya sekarang ni is yang bayar sikit-sikit setiap bulan, tapi dia boleh dapat menggunakan perisian ICT yang canggih dan yang boleh digunakan untuk keseluruhan syarikat dia orang. Jadi that's the concept sekarang ni yang paling rasanya yang paling disukai oleh SME lah. Dan kita bercakap soal sewaktu pengumuman bajet 2014, GST diumumkan untuk April 2015. Mungkin jadi sasaran kepada PKS ini, kerana PKS ini golongan yang akan terlibat dalam pelaksanaan GST, mungkin sistem dari segi akaun mereka akan berubah dan sebagainya, ada atau tidak perisian seperti itu yang disediakan oleh syarikat untuk sama-sama merebut pasaran yang mungkin terbuka beberapa tahun depan mungkin? Sebenarnya tahun depan semua syarikat-syarikat yang jualan lebih daripada 500,000 kena upgrade dia orang punya accounting system dengan accounting system yang comply kepada GST. Jadi kerajaan juga salah satu kerajaan yang memang baik dengan SME, yang dia bagi grant pula untuk syarikat-syarikat SME untuk upgrade dia punya accounting system and then buat training lagi. So the grant ada dalam 150 juta dan untuk training pun 100 juta. Jadi saya rasa tahun depan memang bisnes untuk syarikat-syarikat yang yang ada accounting system yang GST compliant akan membesar quite strong. Jadi syarikat kita pun kita expect kita punya bisnes akan grow very big tahun depan lah. Jadi kalau kita cakap soal PKS ni concern ataupun kebimbangan utama mereka ataupun apa yang dia fokus utama adalah dari segi kewangan mereka. Mungkin tidak sebesar syarikat-syarikat lain yang mampu memasang sistem mungkin dalam jangka masa pendek dan sebagainya. Tapi PKS bagaimana daripada pihak syarikat untuk mendapatkan pasaran-pasaran daripada PKS ini yang pada masa sama concern dengan harga yang ditawarkan? Mungkin ada strategi yang telah disusun. Okay. PKS ni kalau kita tengok di Malaysia, right, kita ada dalam 700,000 syarikat and 98% syarikat-syarikat di Malaysia sebenarnya PKS ataupun SME bahasa Inggerisnya kan. Jadi kebanyakan syarikat ICT dia tak suka dengan PKS ni sebab PKS ni tak ada duit. Yang banyak duit kerajaan, syarikat besar kan. Tapi sebenarnya kalau teknologi cloud, for example cloud technology, membolehkan kita untuk bagi solution yang canggih, yang very sophisticated, yet very affordable. Contohnya macam Office Central, syarikat PKS boleh menggunakan produk ni RM25 je sebulan. Daripada RM25 sebulan untuk per user, dia boleh dapat accounting, dia boleh dapat payroll, dia boleh dapat human resource management, dia boleh dapat CRM. The whole thing for RM25 is impossible kalau tak gunakan cloudnya teknologi. Dan Authentic Venture memang ada kapasiti untuk menyediakan perisian tersebut dan sebagainya. Mungkin siapa sebenarnya kita nak tahu pesaing terdekat Authentic? Sebenarnya kita ada dua type of pesaing. Satu pesaing yang we call it traditional technology lah, PC based, yang you kena pergi ke dalam office, pergi kat PC, this sort of thing. This one pesaing yang memang strong sebab mereka dah 20 tahun dah dekat dalam ni. Tapi saya rasa memang kebanyakan usahawan sekarang ni, dia orang nak tengok dia orang punya data, dia kat rumah ke, dekat office ke, ataupun dekat restoran ke, dekat seminar ke. Betul. Dia want to be in control. Jadi saya rasa kebanyakan usahawan akan berubah kepada cloud-based punya solution. And kita semenjak 2 tahun dulu, tiap-tiap 2 minggu kita berjumpa dengan berpuluh-puluh SME, and tiap-tiap kali kita buat event yang kita beritahu pasal cloud-based solution semua ni, lebih daripada 50% akan sign up jadi kita punya customer. Jadi kita tahu yang sebenarnya cloud-based solution akan mengatasi the traditional competitor lah yang gunakan the
the teknologi yang lama. Saya ada baca laporan tentang Bank Dunia yang menyebut pasal kalau PKS ini menggunakan sistem sebegini perisian lebih mudah berbanding cara tradisional, keuntungan mereka bertambah berbanding dengan syarikat yang tidak menggunakan. Mungkin bagaimana untuk kita yakinkan kepada PKS di Malaysia yang masih belum menggunakan kerana concern akibat kos tersebut ataupun faktor-faktor lain untuk mereka berpindah kepada penggunaan cloud computing ini? Ya, memang kalau kita tengok dekat research daripada World Bank, semua syarikat-syarikat SME yang menggunakan ICT, they are growing better, more profit, more effective. So the company survive better than syarikat-syarikat yang tak pakai ICT. Doesn't matter which country, semua country, termasuk Malaysia. Jadi memang kita kena galakkan usahawan-usahawan PKS ataupun SME untuk menggunakan ICT so that dia orang boleh become more successful lah. Of course saya berjumpa beribu usahawan-usahawan SME. Saya juga stresskan yang bisnes dia orang tu kena ada unique value proposition, keunikan dia, kelebihan dia daripada kompetitor dia. That one fundamental. Lepas dia ada a good business plan, a good unique value proposition, then kalau kita injectkan ICT kat dalam dia punya bisnes, the business akan mengembang. Dan kalau kita bercakap soal Authentic Venture sendiri, menawarkan produk perisian dan juga penyelesaian kepada SME sendiri, PKS. Mungkin daripada pihak syarikat sendiri, bagaimana orang kata melihat industri ini untuk pemain-pemain lain? Di mana standard untuk kita capai? Kerana kalau kita lihat di luar negara, contoh Amerika Syarikat dan sebagainya, sekali perisian diwujudkan ataupun aplikasi diwujudkan, sasaran mereka untuk dibeli oleh syarikat-syarikat agregasi. Bagi pengeluar dari Malaysia sendiri, apa sepatutnya sasaran yang perlu dicapai bersama sebenarnya? Sebenarnya sekarang ni lah, kita sebenarnya bila kita buat dalam bisnes ICT, kita punya kompetitor sebenarnya global tau. Kita tak boleh nak kata we are only good in Malaysia. We need to benchmark kita punya solution kepada solution-solution yang daripada US ataupun daripada Europe ataupun daripada negara-negara maju yang lain. Tapi kita dalam bisnes, contohnya kita jangan, dekat di Malaysia ni kita ada 29 juta je population. Tapi kalau kita tengok dalam 2 jam flight daripada Kuala Lumpur, kita nampak kita punya market sebenarnya ada 600 juta kita punya market yang available. Jadi bila kita buat solution, nombor satu memang dia kena ada world class. Nombor dua, jangan kita limitkan kita punya pasaran ke Malaysia. Kita kena mengembang. Kalau tak nak pergi global, tak apa. Pergi regional dulu. Regional pun 600 juta. Big enough. Dan mungkin boleh kongsi dengan peserta industri lagi. Dan kita telah kehabisan masa, kita ada 30 saat lebih kurang macam tu. Mungkin saya nak tahu sikit, sebab ini pencalonan kepada NEF Awani. Mungkin perasaan sebelum kita berakhir perbincangan. Well, basically, I'm very happy that I'm one of the finalists, and we hope that kita boleh mengembangkan lagi this usahawan ICT di Malaysia lah. So ramai lagi boleh develop good business, boleh mengembangkan bisnes dia untuk at least untuk regional market. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan Bisnes Awani berbincangkan. Saya ucapkan selamat berjaya untuk anugerah NEF Awani di bawah kategori perisian dan juga ICT, betul? Baik, itu dia tadi Aziz Ismail, itu Ketua Pegawai Eksekutif Authentic Venture, membincangkan tentang pencalonan beliau dalam anugerah NEF.